Okey, menurut Durkheim, hukuman dalam perpaduan mekanikal bersifat represif. Ini bersifat menindas ataupun menghukum komuniti apabila ahlinya melanggar hukum-hukum tersebutlah. Durkheim kata undang-undang agama biasanya bersifat represif. Maknanya apa? Agama biasanya dia terus kata ini boleh, ini tak boleh. Ini halal, ini haram, macam itulah. Tapi inilah pandangan Durkheim tadi. Dia pandangan dia kata hukum dalam perpaduan mechanical yang small group ni tadi, dia bersifat represif. Maknanya sifat saya kurang setuju apabila disebut menindas lah. Tapi saya lebih setuju dia kata maksudnya maknanya you can question us. No question us, tak boleh dipertikaikan. Depressive ni maknanya dia absolute. Okay, dia absolute, dia kamu tidak boleh mempertikaikannya, begitu. Jadi itu yang biasa berlaku apabila mechanical solidarity ni dalam sebuah masyarakat yang mechanical, ataupun solidarity mechanical ni tadilah. Manakala dalam masyarakat yang lebih kompleks, yang berbagai majmuk, kawalan sosial adalah berbentuk restitutif dan tidak berkaitan dengan kesedaran kolektif. Ia ditubuhkan secara khas, maknanya diadili, dilantik, maknanya bukan seorang individu yang form kawalan sosial tu. Maknanya mendapat konsensus dalam masyarakat yang terbanyak ataupun majoriti disebut untuk membuat ataupun menjalankan sesuatu hukuman tadi itulah. Jadi dia kata sini restitutif ni berkaitan dengan tidak berkaitan dengan kesedaran kolektif. Maknanya yang kalau di atas tadi secara kolektif ni masing-masing sedar. Inilah peraturan dia. Yang ini dia lebih kepada maknanya bukan dibuat oleh kalau yang mechanical ni, peraturan tu dibuat oleh di kalangan dia saja. Kan yang kita sebut asabiah ke apa tadi, small group ni tadi. Kumpulan-kumpulan yang kecil. Tapi restitutif ni dibuat oleh kumpulan yang lebih kompleks, yang berbagai. Jadi dalam tu sama ada kamu suka ke tak suka ke, kamu akan apply juga. Tapi yang tadi yang mechanical solidarity ni tadi, dia konsensus, dia maknanya kolektif. Masing-masing faham, oh inilah hukuman dia. Kan, jadi dia terima, disetujui, recognize. Masing-masing terima, tak ada masalah. Kan? Tapi yang ni dia kata awak setuju ke tak setuju ke, kena ikut. Itu kita panggil restitutif. Okey, kemudian saya rasa awak boleh baca yang slide-slide seterusnya ni. Dia lebih nak menjelaskan tentang kawalan sosial ni tadi. Okey, sampai ke tajuk ini kita akan melihat bagaimana nilai etika tadi dia berperanan. Kan kita belajar etika ni, dia berperanan untuk menjadi kawalan sosial. Kawalan sosial apa tadi? Yang peraturan undang-undang, adat resam tadi kita apa kan, kepercayaan agama yang mengawal tingkah laku masyarakat, kawalan sosial. Okey, Ibn Khaldun menegaskan bahawa integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk dibina berasaskan kepercayaan kepada Allah SWT, semangat dakwah, keadilan, accountability, penghormatan. Okey, jadi ini adalah nilai-nilai murni, nilai-nilai yang ada dalam sebuah masyarakat yang disebut sebagai kawalan sosial oleh Ibn Khaldun ni tadilah. Jadi maknanya bila masyarakat majmuk itu dibina, diwujudkan, jadi dalam konteks Ibn Khaldun ni dia melihat dari perspektif Islam. Dia kata apa? Kepercayaan kepada Allah itu nombor satu. Dan dakwah, dakwah ni suruh orang buat baik, stop orang buat jahat, adil, keadilan, accountability, kepertanggungjawaban.
penghormatan bersama, saling mencari dan bla 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 ni semua adalah nilai etika yang disebut sini sebagai mengawal sosial dan akhirnya membangunkan suatu peradaban. Maknanya apa? Masyarakat yang beradab ataupun masyarakat yang bertamadun, civilized, peradaban ni civilization, masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang beradab, masyarakat yang mempunyai peraturan, etika. Apa ciri-ciri etika dia? Ini Ibn Khaldun menjelaskan ataupun dia menyenaraikan etika, nilai-nilai etika yang perlu ada dalam sebuah masyarakat yang majmuk dari perspektif Islam. Jadi bila kita lihat apa ni semua ni, nilai-nilai yang ada dalam etika, nilai etika yang diperkenalkan ataupun yang dicadangkan oleh Ibn Khaldun ni, inilah nilai yang akan membentuk sesebuah masyarakat itu menjadi sama ada bertamadun ataupun tidak bertamadun lah. Jadi mana kalau nilai ini dipegang, inilah masyarakat yang bertamadun. Inilah masyarakat yang beradab, peradaban. Inilah civilized society, masyarakat yang bertamadun. Kemudian kita juga dah bincang pada mula-mula kita kelas ni, iaitu apakah nilai-nilai dalam etika itu, integrity, moral, principles, values ni semua. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai menjadi kawalan sosial yang akhirnya membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun. Okey, saya skip yang itu. Dan ini adalah kepentingan dalam etika. Saya ingat kita pernah bincang apakah kepentingan etika dalam kehidupan kita. Dan kita akan sambung pada tajuk ni lah, konflik kesepadan sosial pada bahagian yang keempat ataupun bahagian seterusnya.